السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita sambung semula kuliah kita. Berapa kali terhenti? Kalau dengan roti canai lah, roti apa lah mana ni tangguh. وعن أبي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة رواه البخاري. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Abu Hurairah kata dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah ni bila dia sebut dia dengar daripada Nabi, seperti mana yang kita sebut dulu, penting juga untuk kita tahu dia panggil sirah dia di dalam dia meriwayatkan sesuatu. Kerana sebahagian daripada hadis-hadis Abu Hurairah ni tak dengar sendiri daripada Nabi, dia ambil daripada orang lain, yang ni ambil dari kalangan sahabat Nabi. Sebab Abu Hurairah ni masuk Islam lewat. Jadi banyak hadis-hadis yang diriwayatkan sebenarnya bila ditanya dia balik, dia tak dengar sendiri daripada Nabi, sebaliknya dia dengar daripada sahabat-sahabat Nabi yang lain. Dia terima di segi ilmu hadis, diterima, dia panggil marasilus sahabah, mursal sahabat. Ramai ada beberapa orang yang lakukan hal yang sama, yang banyak di dalam meriwayatkan tapi tidak dengar langsung daripada Nabi tidak dengar secara langsung daripada Nabi SAW sebahagian daripada riwayat mereka. Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas dan lain daripada mereka. Tapi apabila disebut dalam hadis ni sami'tu, maksudnya aku mendengar, maksudnya dia dengar sendirilah ni. Bukan kata dia kutip daripada sahabat lain yang dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tu, kepada yang baru mengaji, mursal ni maksud kalau orang tu dia tak dengar sendiri daripada Nabi, dia dengar daripada orang lain, tapi dia tak habaq, dia terus riwayat daripada Nabi, tak diterima kalau dia bukan sahabat. Sekalipun dia seorang yang siqah, tapi tak boleh. Biasanya hal ini akan dilakukan oleh anak-anak murid sahabat, iaitu tabi'in. Bila tabi'in dia skip nama sahabat, dia terus sebut qala Rasulullah, tanpa dia sebut nama sahabat, tak boleh diterima riwayat tu. Mursal tu tak diterima. Kenapa tak diterima? Sebab sahabat kesemuanya adil, kan? Kalaulah dia tak sebut sahabat pun, sahabat kesemuanya adil. Tak, kerana ada kemungkinan dia ambil daripada tabi'in lain. Sedangkan tabi'in lain yang dia ambil itu dia tak habaq. Bila dia tak habaq, menyebabkan kita tak tahu sama ada orang yang dia ambil itu sampai kepada piawaian ataupun darjah yang diterima untuk riwayat ataupun tidak. Maka ahli hadis berhati-hati, dia tak ambil. Melainkan orang-orang yang dia rasa kalau dia skip terus nama Rasulullah, dia perkenal siapa hak dia ambil. Contohnya disebut sebahagian, cuba diberikan pengecualian kepada Sa'id bin Musayyib, kerana dia kalau sebut kebanyakannya keyakinan besar
dia ambil daripada pak mentua dia Abu Hurairah. Pak mentua dia Abu Hurairah. Adapun selain daripada itu, mereka kena sebut nama sahabat sekalipun mereka tabi'in. Nak menunjukkan betapa kena hati-hati di dalam riwayat. Ulama hadis pelihara hadis Nabi, tak mau main hadis hak pelik-pelik, ataupun tak mau main benda yang sebenarnya Nabi tak kata, silap orang kata Nabi kata. Walaupun kemungkinan silap itu kadang-kadang tipis, dia tetap namakan dengan dhaif. Apabila silap itu salah itu kuat lagi, dinamakan dengan tersangat dhaif. Maka kalau dah terbukti bohong, dinamakan sebagai maudhu' ataupun palsu. Maka ahli hadis hati-hati. Sebab tu tak boleh kita nak andaikan apa yang Nabi SAW tak sebut. Kerana ada kesan dah, ada kesan dah. Kita tak boleh, kerana bila kita sandak kepada Nabi, dia bererti sesuatu sandaran tu dia akan jadi tubuh Rasul itu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tak cakap dengan hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan kepada dia. Kalau kita kata Nabi kata roti canai, berarti sunnah makan roti canai. Ya, kerana kita kata Nabi makan roti canai, jadi sunnah orang makan roti, walaupun mungkin kita nak melawak. Seperti mana sunnah makan kurma, kerana Nabi makan kurma. Walaupun kita kata tak, saya melawak, boleh pi melawak dengan Pak Man, Pak Din Juitik, pi melawak dengan dia Pak. Tapi jangan main melawak dengan menggunakan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena pelihara. Ni agama. Agama ni bukan siapa kita punya. Kau kata ni aku tok guru mengajar 50 tahun. Agama bukan hang punya. Hang mengajar 2000 tahun tu bukan agama, bukan hang punya. Agama Allah Azza wa Jalla punya. Dia yang memelihara, dia yang menurunnya, hak mutlak Allah di dalam beragama. Maka satu orang tak boleh untuk halalkan apa yang Allah haramkan dan haramkan apa yang Allah halalkan. Sekalipun dia tu serban besar, sekalipun dia ceramah lama, dia tak boleh. Apabila Adi bin Hatim At-Tai dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia Kristian. Dulunya dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka mengambil pendeta-pendeta mereka, padri-padri mereka sebagai tuhan-tuhan selain daripada Allah. Adi bin Hatim, dia Kristian, dia tahu, walaupun dia masuk Islam, dia kata, ya Rasulullah, ma'abaduhum, wahai Rasulullah, orang Kristian ni macam mana pun dia tak sembah padri. Dia habaq kat Nabi, orang Kristian tak sembah padri, dia Allah juga. Nabi kata, innahum ahallu ma harramallah fayastahillunahu wa harramu ma ahallallah wa ahallu ma harramallah fayastahillunahu wa yastahillu ma haramallah fayastahillunahu wa harramu ma haramallah fayuharrimunahu. Depa tu kata Nabi, apa yang Allah halalkan mereka haramkan. Lalu pengikut-pengikut mereka juga turut haramkan. Dia tak ikut hak Allah punya, ikut hak ni, hak ulama dia punya. Apa yang Allah halalkan dia haramkan, apa yang Allah haramkan dia halalkan. Nabi kata fadzalika ibadatuhum iyyahum, itulah ibadat mereka kepada padri. Tak boleh agama. Padahal walaupun besar lah tu Ahlul Kitab, tak boleh. Sebab agama bukan milik siapa-siapa. Ad-dinu lillah, agama milik Allah. Maliki yaumiddin, sebab tu kiamat dinamakan yaumiddin. Hang jadi mufti ke, hang jadi syekh besar ke, hang mengajak masjid Nabi ke, Masjidil Haram ke,
hang tak ada kuasa atas agama. Agama milik Allah mutlak. Maka rujukan agama Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, wallahi inni la astaghfirullah, demi Allah sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan bertaubat padanya, fil yaumi aktsara min 70 marrah, pada satu hari lebih banyak daripada 70 kali. Maksudnya bukan 70 kali, lebih banyak daripada 70 kali. Siapa Nabi habaq? Lepas tu kita pun pergi habaq orang ni, aku hari ni istighfar. Kita habaq. Ada benda yang kita tiru Nabi, ada benda yang Nabi bagi tahu, kena tahu tujuan dia, maksud dia. Kenapa Nabi bagi tahu? Nabi nak menunjuk amalan dia, Nabi tak perlu tunjuk amalan dia, kerana Nabi is the best, always is the best, tak perlu. Tapi tujuan Nabi untuk mengajak, li tahrir, untuk menggalakkan orang supaya beristighfar. Lepas tu kita kalau jadi tok syekh, tak payahlah dia pergi tunjuk ke orang istighfar kita. Kata dia, Nabi habaq, aku habaq. Nabi habaq nak menggalakkan. Kita tak tahulah, kalau kita rasa nak menggalakkan, tak payah habaq hak diri kita, habaq hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melainkan kita cerita dengan satu tujuan, supaya kita rasa dengan cerita ni orang jadi galak. Umpamanya dia kata, aku dulu masalah tu, aku istighfar sehari banyak kali, alhamdulillah Tuhan selesai masalah. Tujuan kita bukan nak takabur, tujuan supaya dia pun buat istighfar juga. Tak apalah. Tapi kalau jalan pegang tasbih Sholin supaya orang semua tengok kita, astaghfirullah, astaghfirullah. Tadi ada apa, producer filem mai jabat cerita nak keluarkan filem apa, saya ulanglah, saya sebut Islam ni konsep kebaikan dia luas. Tapi bila orang yang produce filem ni dia tak faham tentang konsep soleh dalam agama, dialah yang cuba buat bila pakai baju, pakai selendang, pakai apa semua ni wali Tuhan lah. Sedangkan konsep agama ni, kebaikan dia bukan yang tu. Pegang, bila nak jadi orang soleh tu kena jalan slow, astaghfirullah, macam Tok Cha tu mana dia lagi, astaghfirullah, astaghfirullah. Ada apa nak sini? Tapi hati yang baik menyebabkan insan soleh, walaupun kadang-kadang kita tak nampak dia biasa tukang kebun dia, jual burger je, cuma mesin rumput tepi jalan, mungkin dia lebih soleh pada ustaz ada ceramah ni. Tuan-tuan pernah tengok ada satu video klip yang orang buat, satu orang pergi minta makanan, tuan tengok kan, pergi minta makanan kat orang, semua makan yang elok, siapa pun tak bagi, tapi dia pergi minta kat homeless, orang yang tak ada rumah ni, dia ada sikit pizza orang bagi kat dia, dia share dengan orang lain. Dia hati yang baik. Itu makna kesalehan dalam agama ni luas, dan agama ni terlalu luas. Ada orang, macam saya kata, ada orang dia tak mampu barangkali nak sedekah, dia mampu senyum. Ada orang barangkali dia puasa tak larat, tapi dia mampu ringan tangan tolong orang. Allah Ta'ala buka pintu syurga luas supaya manusia masuklah pada pintu-pintu itu. Dan setiap orang carilah di mana bahagian dia di dalam agama ini, yang mana dia boleh pulun, yang tu menjadi minat dia. Puasa dia malas, tapi bab nak pergi tolong orang, tengok orang susah, riang dia ringan umpamanya, dia dapat pahala bab tu. Ada orang hak lain dia, tapi bab bagi semangat ke orang, sebut benda baik, orang dengar dia sejuk hati, dia dapat pahala bidang tu. Allah Ta'ala mahal. Ada orang dia kumpulkan seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kata Nabi, dia masuk semua pintu syurga, semua kebaikan ada kat dia, sedekah ada, puasa ada, solat ada. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, kata dia,
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsi biyadihi law lam tudhnibu la dhahaba Allah ta'ala bikum wa la jaa'a biqaumin yudhnibuna fayastaghfiruna Allah ta'ala fayaghfiru lahum." Rawahu Muslim. Hadis ni kita baca dah, tapi kita ulang balik. Hadis ni penting untuk kita faham betapa dalamnya makna agama, betapa dalamnya makna sifat Tuhan, betapa agama itu tidak boleh dilihat daripada sifatnya yang literal, tapi hendaklah dilihat kepada isi dan zahirnya bersama. Maknanya dalam. Nabi kata, "Walladhi nafsi biyadihi," demi yang diriku berada di tangannya. Siapa? Siapa ni? Siapa diri kita berada di tangannya? Nabi. Siapa yang diri kita berada di tangannya? Siapa? Tuan nak biar betul mengaji betul ya ni. Allah Azza wa Jal, tangan kita seluruh urusan berada dalam tangan Allah Jalla wa Ala. Walladhi nafsi biyadihi, demi yang nyawaku berada di tangannya. Laulam tuznibu, jika kamu tak buat dosa, tak berdosa, la dhahaballahu ta'ala bikum, nescaya Allah hapuskan kamu semua. Biasanya kita fikir Tuhan hapuskan orang hak berdosa, tapi Nabi kata kalau manusia ni semua tak buat dosa, dia macam malaikat, Allah buang semua manusia. Wala jaa biqaumin, dan Allah akan datangkan dengan satu kaum yuznibun, mereka itu buat dosa, fayastaghfiruna Allah Ta'ala, kemudian mereka minta ampun daripada Allah Ta'ala, fayaghfiru lahum, kemudian Allah ampunkan mereka. Kita baca hadis ni, kena buat dosa Kan macam mana? Hadis ni dia bercakap tentang, pertama tentang penciptaan manusia. Manusia tak sama dengan malaikat. Allah tak bubuh malaikat dalam muka bumi ni. Kerana malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takkan menerakai Allah di atas apa yang Allah perintahkan, mereka buat apa yang dititahkan kepada mereka. Tapi manusia, dia buat dosa. Oleh kerana manusia buat dosa, manusia memerlukan, setelah kita buat dosa, kita perlu apa? Apa yang kita perlu? Bila kita buat dosa, apa yang kita perlu? Keampunan, forgiveness, pardon, keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Untuk Allah mengampun, Allah Tuhan yang nak ampun itu kena ada satu sifat. Sifat apa? Apa sifat dah? Pengampun. Jika manusia semua tak tahu tentang dosa, manusia juga tak tahu tentang Tuhan itu Ghafur. Sedangkan Ghafur itu lambang kecantikan Tuhan, keindahan asma'uhu min asma'ihil husna, daripada nama-nama Tuhan yang cantik. Tuhan itu Ghafur, Tuhan itu pengampun. Dan kita tak akan tahu nikmat pengampunan melainkan apabila kita buat dosa. Dan semua kita buat dosa. Dan apabila manusia tak buat dosa, maka kemungkinan juga dia akan takabur, dia akan sombong. Dia takut tak ada buat salah apa dengan Tuhan. Sebab itu lebih dekat dengan Tuhan hamba yang buat salah dan rasa dia bersalah daripada hamba yang kata aku tak pernah buat dosa apa, aku dengan Tuhan tak ada salah apa. Dia bangga diri dia, dia nilai yang tak salah itu
dengan nilaian secara zahir, dia tak berzina, tak minum arak, dia tak nilai segala keserabutan dosa yang ada di dalam dadanya. Ketakaburannya, riaknya, sombongnya, keangkuhannya, hasadnya, su'zon dia pada orang lain, dia tak rasa. Sebab itu apabila dengan nilai dosa, manusia merendah diri pada Tuhan. Kita tengok orang mai, kita jadi ustaz mana, saya ni banyak dosa ustaz, kita kata kat diri kita dulu, aku banyak berdahang ni. Bila orang macam saya dosa banyak ustaz, mai satu orang tulis hantar mai cerita dia menangis tiap malam kerana mengenangkan dosanya, kita rasa rendah diri depan Tuhan kerana dia mampu menangis di malam-malam. Setiap malam kita tak menangis, sedangkan mungkin dosa kita banyak daripada dosa dia. Muhammad Al-Ghazali satu hari dia cerita, dia kata apabila satu orang peminum arak yang selalu mabuk datang kepada dia, dia kata, Syekh, aku ni teruk selalu buat dosa, mintalah ampun Tuhan, tolonglah minta Tuhan ampun aku. Aku sentiasa rasa berdosa aku di depan Tuhan dan aku perlukan keampunan dia. Muhammad Ghazali kata, aku tengok dia pergi, hatiku menjadi remuk. Lihatlah dia, kata Muhammad Ghazali, dia sedar tentang dosa dia, sedangkan aku mungkin tak sedar tentang dosa aku. Dia dengan alam dia telah jatuh ke dalam dunia kemabukan, sedangkan mungkin aku lupa aku dengan mabuk dengan kemasyhuran, mabuk dengan nama, mabuk dengan harta yang ada. Kesemua itu dosa di sisi Tuhan, aku tidak perasan, sedangkan dia perasan tentang dosa dia. So bila kita tengok nilai-nilai yang macam ni dalam hidup, kita rasa kita perlu sentiasa rendah diri. Bila tengok orang lain, Allah, tengok orang astagfirullah, tengok orang baik, kita rasa Masya Allah, baik dah. Kita jadi sayang orang baik. Tengok orang ni, budak-budak duk pergi sekolah, pergi masjid, hati kita jadi syok. Allah, budak-budak pergi masjid. Tapi kalau hati tak elok, tengok budak main masjid, oi, jangan dah ingat ni, kawan baru main. Hati tak ada satu cahaya di dalam sudut hati dah. Uhibbus salihin, kata Imam Syafi'i, aku sayangkan orang salih. Saya ingat sahabat saya Hasan, Syekh Doktor sekarang, Doktor Syekh Hasan Mustafa Bura, ni anak penulis kitab Fiqh Manhaji. Syekh Mustafa Bura, Hasan Mustafa Bura tu duduk serumah dengan kami. Bapa dia tulis kitab Fiqh Manhaji ala mazhab al-Imam Syafi'i tu. Pak dia tu terkenal lah mazhab Syafi'i, besar lah. Anak dia dulu masa kami belajar dulu, dia duduk serumah dengan saya, dengan Ustaz Rashid sekali. Tu pun dia kata kami tak mazhab Syafi'i. Dia Syekh Hasan Bura dia bagus lah kan. Dia selalu ingatkan kami tentang hakikat-hakikat ni, tentang manusia. Nah, bila kita nak selamatkan orang ni, kita selamatkan semua orang. Dia satu hari dia kata, hampa kalau tengok satu orang bukan Islam, tiba-tiba main bawa Quran, tanya, Quran ni kau bagus ya, aku bila baca Quran ni tersentuh hatiku. Busuk tu main tanya kita tentang Quran, apa perasaan kita? Kita suka agak dia, bagus dia ni, kita harap-harap dia mau masuk Islam. Okay. Betul tak dia? Betul. Macam mana dengan orang yang dah duk baca Quran dah, masuk Islam dah? Patutnya sayang kita kat dia, kena lebih lagi lah. Sebab tu bila kita tengok orang ada kesungguhan nak pegang Quran, sungguhan nak pegang sunnah, hati kita bersama dengan dia. Al-arwahu junudun mujannadah, Nabi.
Ruh itu adalah tentera-tentera yang terarah. Dia akan pi kepada geng dia. Orang yang sayang sunnah mesti akan cari orang suka sunnah. Geng tak suka sunnah, kalau ada lah kan, dia mesti cari geng dia. Dia tak boleh pergi dia tu bertama tau. Semua Nabi tak buat, so dia naik unta. Suruh kita naik unta. Bila kita baca ayat Quran, kita faham. Bila Allah cerita bagaimana orang mempersendakan apabila orang cakap tentang agama. Yastahzi'un, Quran kata. Mempersendak, buat main. Suruh mereka naik unta. Semua tak mau. Nak ikut Nabi sangat. Nak ikut Nabi ni bukan nak ikut ahli rock ke apa. Hampa duk ikut tak tahuan Allah. Orang nak ikut Nabi. Kalau orang tak setuju, boleh kata lah. Pada pandangan saya mungkin boleh tak bisa jadi. Maksud Nabi mungkin macam ni. Tak apalah. Ni pergi naik unta. Perkataan ni bawa pergi mahkamah Tuhan di akhirat. Pasal perkataan ni istihza, menghina maksud orang mengajak kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, balik pada hadis, kata Nabi, wala jaa biqaumin yuznibun, Allah akan bawa satu kaum yang buat dosa, kemudian dia minta ampun pada Allah, Allah ampunkan dia. Di situ zahirnya makna ghafur, makna Tuhan pengampun, makna Tuhan tawwab, maha menerima taubat. Kadang-kadang bila kita tengok besarnya nikmat Tuhan, hebatnya, saya selalu sebut tuan-tuan, kalau ada orang kaya, raja, hebat, orang jawatan besar, kita main lekeh lah, dia layan kita, kita balik dia kita kata dia tu humble betul, bagus lah, tawaduk sungguh, aku tak ada apa-apa, pergi dia layan aku, dia bagi. Maha besar Allah dan kerajaan dia. Siapalah kita di hadapan kebesaran kerajaan Allah? Bumi ini debuan yang halus saja, apatah lagi kita yang berada dalamnya. Tapi kita buat dosa, kita pergi minta ampun kat Tuhan. Tuhan layan kita. Dia ampun dosa kita, dia ganti pula dengan pahala. Dia bawa kita kepada tempat yang membolehkan kita buat pahala. Dia jinakkan hati kita. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Dia jadikan iman kita cinta kepada, wa zayyanahu fi qulubikum. Dia hiaskan pula iman di dalam jiwa kita. Allahu akbar. Adakah lebih Tuhan yang penyayang? Tawwab, maha menerima taubat. Itu maksud tawwab, itu maksud ghafur. Dia bimbing pula kita, dia bagi pula. Cuba tengok, bukanlah main sinilah, mana sajalah, sehingga daripada kita entah daripada denai mana, Tuhan bawa kita untuk mendengar kalimah-kalimahnya. Tuhan jinakkan hati kita dalam banyak-banyak orang, di atas permintaan dan istighfar kita, di atas harapan dan rintihan kita padanya, di atas ucapan kita ihdinas siratal mustaqim. Dia sentiasa bawa kita ke jalannya. Kadang-kadang kita gelong sikit, dia tarik masuk balik. Kadang-kadang kita gelong sikit, dia tarik kita masuk balik. Penyayang Tuhan ini, Ghafur Tuhan ini, Tawwab Tuhan ini. Kita tak akan dapat memahami makna itu jika kita hidup bagi orang yang tak berdosa. Ini maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan Nabi suruh kita pergi buat dosa. Wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala in kunna la na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid 100 marrah Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahu akbar. Daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, katanya, sesungguhnya kami menghitung untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid
bagi satu majlis mi'ata marrah, 100 kali Nabi duk pergi sebut Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Artinya kalau kadang-kadang orang ucap astaghfirullah, Nabi sebut sampai 100 kali satu majlis tu. Iaitu Nabi kata Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nabi sebut atas dua makna. Pertama, Nabi sebut sebagai satu galakan Nabi SAW ajak kita macam mana cara nak istighfar dalam majlis. Jadi kalau kita nak ucap, kadang-kadang kita astaghfirullahalazim, kita kadang-kadang tersilap astaghfirullahalazim, kita tak apa. Selawat pun boleh, setengah orang dua patah Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala. Dalam hadis ni dari Nabi istighfar. Nabi istighfar. Maka kita digalakkan istighfar. Majlis ni bukan maksud ceramah. Maksud majlis ni maksud Nabi duduk ramai-ramai ni kena astagfirullah. Syekh, orang Melayu pun ada bagi astagfirullah. Astagfirullah ni. Kan ada juga astagfirullah. Tapi astagfirullah dia tu kadang tak ada makna apa kan. Dia saja. Jadi astagfirullah ni dia pohon keampunan pada Allah. Satu, Nabi ajak. Yang kedua, Nabi kalau istighfar bukan kerana dosa, tetapi kerana perasaan taksir dia panggil, kerana perasaan rasa kekurangan pada diri Nabi. Kadang-kadang benda amalan yang biasa Nabi buat, nawafil ya, Nabi tertinggal kerana urusan-urusan tertentu, maka pada Nabi dia rasa kekerdilan hal itu, lalu dia beristighfar. Dan istighfar ni dia menghias nurani kita. Bila kita istighfar, tuan-tuan tahulah, tuan-tuan balik, tuan-tuan istighfar sebanyaknya. Duduklah merita, kaduk senyap, kaduk astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rabbi ghafirli. Kadang-kadang kita astaghfirullahaladzim, lama-lama kita hilang perasaan pasal duduk sebut ni. Kita ubah sikit perkataan tu bagi jadi makna istighfar juga. Kita kata Rabbi ghafirli wa tub alayya, Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli, supaya makna dia sama. Tapi bila kita ubah, kita akan ada dia punya feeling kita tu lain sikit. Dia kembali bagi kita ingat balik apa yang kita sedang sebut. Maka kita astaghfirullah, Rabbi ghafirli, kita sebut hal ini. Maka dengan itu kita akan rasa Masya Allah, jiwa kita besar, perasaan kita sadrul rah, dada kita luas, sakinah Allah turun kat kita. Orang tengok balak besar, kita tengok besar nyamuk. Orang tengok macam-macam jurang yang menakutkan, kita dengan astaghfirullah kita lihat ia kerdil saja. Tengok dalam hadis berikutnya, wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata dia, kata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazima istighfar, sesiapa yang melazimi istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, Allah jadikan untuknya bagi setiap kesempitan jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, bagi setiap duka cita kebahagiaan. Tempat faraj ni tempat keluar daripada duka cita. Keluar kan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan rezekikan dia dengan jalan yang dia tidak sangka. Rawahu Abu Daud. Oh, ini janji yang hebat. Walaupun apa kata tentang riwayat ini, tetapi riwayat ini disokong oleh hadis, disokong oleh ayat Quran yang banyak. Sebab tu orang kita kadang-kadang dia tak faham. Orang kita, benda yang hebat dalam hidup ni, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ni min kulli dhiqin makhraja. Bila sempit ada jalan keluar. Manusia bila kena kesempitan dia tak nampak. Allah habislah aku. Allah boleh jadikan untuk dia jalan keluar yang semua orang nampak tertutup. Saya selalu sebut tuan-tuan, sebahagian ni dah uzur, sebahagian mungkin masih muda. Berapa banyak ujian kesusahan dah kita lalui dalam hidup ni.
Semasa kita lalui, kita rasa macam tak boleh keluar. Hari ini kita telah lupa sebahagian daripada keperitan itu. Rahmat Tuhan. Masa kena hari itu kita dok rasa habis. Hari ini habis. Tak ada dah cerita tu. Kita pun lupa. Masa baru-baru keluar daripada benda tu, syukur tak sangka-sangka. Hari ini rasa macam tak apa nak bersyukur. Wa min kulli hammin, daripada semua duka cita. Kadang-kadang bala tak mai, harta tak hilang, tapi Tuhan bagi duka cita. Duka cita ni banyak. Kawan kita, orang tak suka kat kita. Harta kita tak ada, tapi orang tak suka kat kita. Anak-anak kita tak membahagiakan kita, jadi serabut. Isteri kita, suami kita serabut. Kita pula duk fikir yang nak mai ni, yang masalah ni. Masalah tu tak mai lagi, duk fikir dia nak mai pun masalah dah. Ya, kalau Tuhan campakkan duka cita. Allah boleh campakkan musuh dalam hidup ni. Allah boleh selamatkan manusia dengan berbagai-bagai cara. Nabi Musa alaihi salam, kita baca cerita dalam Quran. Allah hantar Musa sampai Firaun, pegang Musa. Sampai pada Firaun, maksud sampai ke istana Firaun. Firaun boleh pegang Musa. Maksudnya walaupun tak ada riwayat dia angkat, tapi boleh peganglah sampai dekat dia. Hak dia tak pegang pun dia bunuh. Isteri dia angkat. Tuhan hantar tentera Tuhan. Qurratu ain li walak, kata dia. Penyejuk mata untukku dan untuk engkau. Isteri Firaun ni hebat. Quran hebat takbir. Isteri Firaun tak kata qurratu ain lana, penyejuk mata bagi kita berdua. Dia tak gabungkan diri dia dengan suami dia Firaun. Qurratu ain li walaka, penyejuk mata untuk aku dan engkau. Pedang yang hebat, tentera yang hebat, senjata yang hebat. Tuhan tak hantar tentera yang hebat. Yang ada pada Firaun tak boleh bunuh Musa. Tuhan tak hantar tentera yang hebat. Tuhan tak letak Musa dalam peti besi yang hebat. Tuhan hanya campakkan rasa cinta isteri Firaun kepada Musa alaihissalam. Tapi Firaun duk fikir tentang orang yang nak jatuhkan dia. Daripada Musa tak lahir sampai Musa jatuhkan dia, duk duka cita situ. Lagi masa hari jatuh tu lagi duka cita lah. Tapi nak cerita duka cita kalau Tuhan campakkan, dahsyat. Saya baru ni pergi Krabi. Ni cerita pasal Firaun ni. Kami pergi Krabi di wilayah Thailand. Di wilayah Andaman ni dia ada 6 ingat. Betul, selatan Thailand ada 4 ni, 10 depa. Depa ni asal boleh cakap Melayu, tapi bila kita pila tak boleh cakap Melayu. Jadi menyebabkan terpisahlah depa ni daripada rumpun orang Melayu hak ramai. Cakap Siam. Tu saya kata antara benda yang kena buat ni, kita kena tolong pergi ajak depa cakap Melayu. Supaya depa boleh berhubung dengan rumpun depa balik. Kalau nak orang putih lagi lambat lah, nak Arab dia pun lambat lagi, kan? Jadi terpaksa kita cakap, saya cakap kena terjemah, saya cakap kena terjemah, saya cakap kena terjemah. Saya kata saya teringat dulu masa saya kecil-kecil ada ni apa satu penceramah tabligh. Bukan salah tabligh ni, siapa yang tabligh minta maaf. Bukan saya salah tabligh, saya cerita dia mai di Masjid Sultan Sulaiman Kolej Islam. Dia mai daripada Sri Lanka. Jadi dia nak ceramah, dia nak bagi bayan. Tak ada siapa yang boleh untuk nak terjemah ni. Dia hebatlah dengan janggut, dengan serban, kain plekat semua. Jadi mereka suruh satu orang mai terjemah. Gitu.
Dia tangan boleh terjemah. Kawan ni pun dia pun kita tengok dia macam mamak jugalah. Bahasa Malaysia dia tak tahu sejauh mana. Kawan ni ceramah. Bang ceramah lebih 10 minit. Suruh dia terjemah. Terjemahan dia yang pertama dia kata, tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala banyak baik, itu setan tak baik. Habis. Kau ni pun tengok lah. Habis. Dia kira hebat bahasa Melayu 10 minit pukul 2 perkataan lah. Lepas pada itu dia ceramah bagi. Dia terjemah kali kedua. Dia kata, itu Nabi Musa banyak baik, itu Fir'aun tak baik. Habis. 20 minit lah dia terjemah, tak sampai seminit. Dia ceramah kali kedua. Dia kata, itu Fir'aun sudah lawan dengan itu Musa. Itu Musa ada banyak baik, itu Fir'aun tak baik. Dia ulang balik. Kita pun dengar air. Hebat dia ni ceramah, bawa semangat macam ni yang terjemah. Sekali last dia cakap Firaun berang-berang, kita berdengarlah perkataan Firaun Musa. Hatulah kita tahu dalam bahasa dia. Lepas tu dia terjemah last, dia kata, itu Firaun sudah lawan sama itu Musa. Mau campak itu tungkat itu kerja banyak senang, mau tangkap itu ular itu kerja banyak susah. Kita tak tahu maksud dia apa. Sampai hari ni saya tak tahu apa fiqh sirah yang dia dapat daripada situ. Tapi saya nak cerita. Saya nak ceritanya ialah Allah Azza wa Jal boleh selamatkan Musa alaihi salam dengan berbagai-bagai cara. Allah tak hantar tentera selamatkan Musa, dia hantar cinta saja. Sebab itu kita jangan sama sekali macam mana Tuhan nak buat dengan aku ni. Allah telah selamatkan manusia, para nabi, apabila dia mau. Segala bala tentera terkuat dalam dunia tidak dapat membunuh seorang manusia, seorang bayi yang berada di tangannya. Tidak kerana dia dibentengi oleh peguam ataupun kuasa luar, hanya kerana dibentengi oleh rasa kasih istrinya kepada anak itu. Allah boleh mengeluarkan setiap duka cita. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan merezekikan dia dengan jalan yang dia tak sangka. Yang ini selalu saya sebut. Orang kita ayat 1000 dinar duduk di dinding. Allah kata, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang ni satu perkataan yang Quran guna, yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Sini wa razaqahu sama juga, min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dengan jalan yang dia tak sangka. Sebab manusia dia sangka dia ujung bulan ni rezeki gaji aku mai, ujung bulan ni dia akan bayar sewa rumah aku adalah rezeki sikit. Ini semua rezeki yang manusia sangka. Oleh kerana tak kuat tawakal kita pada Allah, kita jarang dapat rezeki yang tak disangka. Tapi ramai manusia telah hidup mengharungi cabaran, kesusahan, dugaan, sekatan orang, tapi Allah melebihkan rezekinya melalui jalan yang dia tak sangka. Dan salah satu sebab manusia mendapat rezeki yang tak disangka, membanyakkan istighfar. Membanyakkan istighfar. Kita baca banyak kali dah apa yang Nabi Nuh alaihi salam kata kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilus samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Dengan istighfar Tuhan menambah harta dan anak pinak kamu. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad sebut banyak 15 sebab
Kenapa manusia dikeluarkan oleh Tuhan daripada duka cita? Kena baca Ibn Qayyim. Tak sempat lagi nak cerita 15 Saya nak pergi Melaka Tapi saya sebut sikit berapa yang Ibn Qayyim sudah. Antara yang Al-Imam Ibn Qayyim sebut, hendaklah kita itu tanzih, membersihkan diri kita dan akidah kita dengan menyangka Tuhan zalim kepada kita. Sehingga orang bila dia kena bala, dia rasa Tuhan tak adil kat dia. Mamat tu boleh dapat elok pada aku. Sedangkan kita tak tahu apa yang Tuhan sediakan untuk kita di depan, dan kita pun tak tahu apa yang Tuhan sediakan untuk dia. Bila kita tak tanzihkan akidah kita, tak bersihkan akidah kita, tak yakin, iktiraf bahawa Allah Subhanahu wa taala berhak, hukuman dia berlaku pada kita, kita terima kerana kita tahu kita takkan salahkan Allah Jalla wa Ala. Kedua, bila balak kena kat dia, hamba, kata Ibn Qayyim, dia kena iktiraf dia yang zalim. Rabbi inni zalamtu nafsi zulman azima. Wahai Tuhan, aku telah zalimkan diriku dengan kezaliman yang besar. Nabi Yunus kata apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Setengah orang bila dia kena setengah orang dia pernah kata Tuhan pun tak betul, orang dok berjuang Islam tak menang-menang. Dia boleh terlintas benda tu dalam jiwa dia. Pasal apa mamat tu tak kuat sunnah boleh dapat banyak kelebihan daripada saya? Dia tak beriman hak mana Tuhan nak umai dia. Nabi Yunus AS, dia Nabi. Dia tak kata, ya Allah, ramai lagi orang atas muka bumi ni yang mereka pun tak dakwah langsung, aku pergi tinggalkan kaum aku daripada dakwah. Nabi Yunus dia pun rasa macam nak pencen daripada dakwah tu dia kan. Dakwah. Allah ذهب مغاضبا وظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Dia pergi dalam keadaan marah, tak jadi kaum aku ni, kata dakwah pun tak jadi. Tuhan dakwah hak betul, tak boleh berhenti. Kalau kita rasa kita dakwah salah, boleh lah berhenti. Dia dakwah, dia rasa kaum dia tak jadi, dia tinggal. Tuhan hantar dia suruh dakwah, dia tinggal. Allah uji dia, campak dia, naik di atas kapal. Kau setiap kali undi dia kena turun. Nabi Yunus tak kata, Tuhan, ramai lagi hamba-Mu yang lain, kenapa lantik aku? Lepas lantik aku tak boleh buat, aku pula kena. Tak adil macam ni. Nabi Yunus tak kata, Tuhan telah bagi kurnia, kau jadi rasul. Alhamdulillah. Tuhan kata, dia sangka kami tak ambil tindakan. Fanada fi dhulumat, dia seru dalam kegelapan malam, kegelapan perut ikan, kegelapan laut. La ilaha illa anta, tidak ada ilah melainkan engkau. Subhanak, maha suci engkau. Inni kuntu minadh zalimin, aku termasuk di kalangan orang yang zalim. Tuhan selamatkan dia sebab iktiraf diri sendiri. Tapi bila kita kena uji Tuhan, kita kata, ya Allah, aku tak pasal aku kena ni. Aku duk main semayang, dia tu tak main semayang pun duk okey ni. Jangan iktiraf. Kita kalau duduk dengan jumpa dengan orang besar, hak salah pun kita kata betul. Macam mana? Betul. Macam mana YMDB? YMDB pula dah. Tuan-tuan nampak ceria tu, contoh suka dengan JST. Jumpa dengan orang besar, hak salah pun kita tunduk kata betul. Sebab kita gerun dengan kebesaran Allah Azza wa Jal
Maha adil dia. Kita takkan salah. Kita kata subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tuhan keluarkan kita daripada duka cita. Tuhan keluarkan kita daripada duka cita. I'tiraf. Antaranya kata Al-Imam Qayyim, tafwid wa tawkil, serah urusan pada Allah. Yang ni tak ramai orang boleh buat. Tapi kalau boleh buat, kita akan tengok keajaiban dalam kehidupan. Bila kita kenal satu benda, kita angkat tadah kat Tuhan. Ya Allah, aku serah urusan ni kat kau. Dengan sebenar-benar perasaan. Lepas tu pagi esok, hang dah bomo tak mana-mana boleh tolong kau. Tak jadi lah. Hang dah tak mana-mana orang besar buat. Aku serah yang ni betul-betul ikan kau ya Allah. Tak boleh dah ya Allah. Kita akan lihat Tuhan memperlakukan dengan jalan yang kita tak sangka. Kata Al-Imam Ibn Qayyim lagi, antaranya katanya ialah al-istighfar. Istighfar. Banyak lagi lah. Masa tak izinkan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita buka pada sisi soal jawab. Berkenaan hadis ni dia kata, adakah kalau kita sebut astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim berarti kita istighfar 7 kali? Ya. Maksudnya kita istighfar ni bukan kita sebut, tapi kita maksud istighfar dia panggil alif sim ta. Istighfar maksudnya kita mohon Tuhan ampun. Tapi kalau kita astaghfirullahalazim lagu kami tak ada perasaan apa, jadi kita tak pohon. Istighfar ni kita maknanya doa minta Tuhan ampun. Jadi bila kita sebut astagfirullah, astagfirullah, dengan perasaan kita minta Tuhan ampun, itu istighfar. Itu kadang-kadang kita pun buat Rabbi ghafirli ya Rabbi, ighfirli ya Rabbi, Rabbi ghafirli wa tub alayya, Tuhan ampunlah aku. Itu maksudnya. Lagi banyak kita lazim benda tu, kita akan lihat kurniaan demi kurniaan Allah dalam hidup kita. Tak payah cerita kat siapa, kita akan saksikan sendiri. Simple lah tuan-tuan. Ambil tuan-tuan balik, ataupun tuan-tuan besok ataupun malam ni, tuan-tuan buatlah sampai berapa ribu kali tuan-tuan larat astagfirullah, astagfirullah. Bukan perlu kita nak bawa kereta terus nak sampai sejam, boleh banyak kali ya, ribu lah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita akan tengok bagaimana Allah membersihkan dada kita. Dada kita jadi lapang, fikrah kita jadi jelas, ketenangan datang pada kita, dan akan berlaku perkara-perkara yang tidak kita sangka. Mimpi orang saleh, ada orang saleh yang mimpinya benar, ada juga mimpi yang tak benar. Mimpi yang saleh, ar-ru'yatus sadiqah, bukan saleh, orang saleh mimpi yang benar, yang ni petanda yang benar itu disebut dalam hadis sebahagian daripada juzuk daripada kewahyuan, kenubuwah. Bukan maksud dia jadi nabi, maksud yang tu berita juga daripada tanabbak, berita daripada Allah Azza wa Jal. Tapi kena pasti yang betul lah. Kadang-kadang orang ni mimpi merepek, dia sangka betul. Boleh tak wanita di dalam period apa Quran, dia saya sebut benda ni khilaf berapa kali kita sebut. Hadis ni, hadis yang kata larang la taqra'ul haid al-Quran, orang haid tak baca Quran ni, hadis ni dia dhaif bukan kerana dia semua rawi dia tu tak dipercayai,
dia masalah kepada Ismail bin Ayyash. Saya dah sebut Ismail bin Ayyash ni, kalau dia riwayat daripada ahli Syam tak apa, tapi kalau dia riwayat ahli Syam, ahli negeri dia tak apa. Tapi kalau dia riwayat daripada Ahlul Hijaz, dalam rekod dia, bila dia riwayat daripada Ahlul Hijaz, riwayat dia lemah. Dalam riwayat dia daripada Musa bin Uqbah, dalam masalah ni hadis dia daripada Ahlul Hijaz, maka dia lemah. Bila dia lemah, dia tak boleh menjadi dalil untuk menjadi bukti, untuk jadi hujah, untuk mengharamkan orang haid baca Quran. Maka orang haid tak ada dalil yang kata dia tak boleh baca Quran. Walaupun ada pendapat yang kata samakan dia dengan orang berjunub. Berjunub berbeza dengan haid. Berjunub ni orang bersetubuh umpamanya, dia boleh mandi habis. Haid ni dia tak boleh. Dia ada perbezaan. Dengan itu di kalangan para ulama ada yang menyatakan orang haid boleh baca Quran. Adakah air musta'mal boleh berwuduk gunakan air kolah di rumah? Jenis air. Okey. Benda ni khilaf. Kadang-kadang nak kena faham juga konsep air ni. Orang kata air musta'mal mana boleh guna, nanti ada dengan najis. Air kalau bercampur dengan najis dia panggil air mutanajis. Mutanajis cerita lain. Air musta'mal air yang masih lagi elok, cuma dia telah digunakan untuk berwuduk ataupun digunakan untuk orang mandi hadas besar, tapi air tu tak tercemar. Maksudnya tak ada berubah dia daripada sifat air. Bolehkah air itu digunakan? Dalam sebahagian mazhab di kalangan ahli hadis ada menyatakan boleh, kerana melihat sebahagian riwayat air daripada janggut disapu kepada kepala dan seumpamanya menunjukkan boleh digunakan. Hatta Al-Imam Al-Ghazali dia kata aku suka dalam masalah air ni, dia kata aku suka kalau sekiranya mazhab Syafi'i itu menyerupai mazhab Malik di dalam air. Mazhab Malik ni dia tak kira sangat masalah dua kolah ni. Dia kira lagi ayat tak berubah, okey. Ayat tak kira dua kolah-kolah ni dia. Apa yang dimaksudkan dengan wahdatul wujud? Oh, lama tak dengar perkataan ni. Wahdatul wujud maksudnya kesatuan wujud. Kesatuan wujud ini maksudnya manusia kita apabila bukan betul ni, nak cerita apa yang dia faham. Manusia ni dia rasa apabila dia sampai kepada satu stage di dalam pengamalan rohani dia, ruh dia tu naik makam yang terlalu tinggi sehingga dia bergabung dengan Tuhan, maka dia akan mendapati dia tak dapat membezakan kesemua yang ada, melainkan dia keliru antara dia dan Tuhan. Dia nak macam Trinity lah, dia nak macam Kristian. Wahdatul wujud, dia percaya bahawasanya kewujudan dia telah bercampur dengan kewujudan Tuhan. Maka ketika itu dia akan bercakap dengan bahasa-bahasa yang dianggap berbunyi Tuhan, sedangkan dia makhluk. Contoh yang terkenal dalam sejarah manusia sebut wahdatul wujud ni, Allah ni main baliklah apabila geng-geng ni main, timbul balik lagi wahdatul wujud dan mereka bahas, ada yang pertahan semuanya. Tapi saya sebut yang terkenal dalam sejarah ialah Al-Husain Mansur Al-Hallaj. Husain Mansur Al-Hallaj terkenal kerana dia telah mendakwa Tuhan telah bergabung dalam diri dia. Terkenal dengan perkataan dia, Anal Haq, aku adalah Tuhan yang sebenar. Anal Haq tu aku Al-Haq. Allah telah berada di dalam jubahku. Apabila Husain Mansur Al-Hallaj ucapkan perkataan ini, maka berlaku perbezaan pendapat di kalangan kaum Sufi. Sufi ni ada yang saleh, ada ikut sunnah, ada yang macam-macam. Sufi sebahagian kata Husain Mansur Al-Hallaj telah sampai kepada satu makam yang mana kita tak boleh faham dia dah. Apa yang dia cakap tu makam dia,
di mana dia telah melihat manusia ini dengan penglihatan Tuhan. Dia macam Trinity lah. Dan kalau kita nak tengok dulu Asy'ari Arqam, ketika dia bela diri dia samakan diri dia dengan Al-Hallaj. Dia kata, lihatlah Al-Hallaj yang dituduh zindiq, sedangkan dia merupakan ahli tauhid. Di Nusantara, salah seorang daripada wali songo, Cik Siti Jenal ke apa-apa seorang, dia juga telah mengaku anal haq, kononnya dia sampai kepada maqam dan Tuhan berada di dalam jubah dia. Sekali lagi, wahdatul wujud itu bangkit dalam karya-karya Nusantara, memuja kesatuan manusia dan Tuhan. Tanya Ibn Taymiyah memang out lah. Tanya ahli-ahli hadis memang out lah. Dia anggap sebagai syirik, bahkan dianggap sebagai zindiq. Dalam rekod Husin Hallaj, dia telah dikurung, sebahagian riwayat sebut 8 tahun, untuk mendapat satu keputusan di kalangan para sarjana apa hukum nak bagi kat dia yang dok mengaku Tuhan ni. Sehingga Al-Qadi Abu Amr, Qadi Mu'tazilah, tapi Al-Qadi Abu Amr buat keputusan, akhirnya Husin Hallaj dibunuh. Bila bunuh, adalah pula dia punya cerita dah. Kononnya apabila dibunuh, darah Husin Al-Hallaj keluar. Dibunuh, dicampak dalam sungai Furat. Darah Husin Hallaj keluar sambil menyebut anal haq, la ilaha illa ana. Dan kemudian melimpahlah air sungai Furat. Cerita ni khurafat je lah, khurafat je. Tapi tak sunyi daripada penulisan sebahagian tokoh-tokoh yang agak terbilang yang bela Husin Hallaj. Kerana Husin Hallaj berada pada ilmu hakikat, sedangkan mereka yang hukum dia pada ilmu syariat. Sa'id Hawa ni orang sufi. Tulisan dia pun tulisan sufi. Dia tulis buku dia Tarbiyatun Ar-Ruhiyah. Dia sufi tapi dia sebut ala la'natullah mimman la ala man la yatabarra'u mimman la yatabarra'u min Hallaj. Tuhan laknat kepada orang yang tidak berlepas diri daripada orang yang tidak berlepas diri daripada Hallaj. Orang tanya Aisyah, hal ra'a Muhammadun rabbah? Muhammad tengok tak Tuhan dia masa dengan peristiwa Mi'raj? Aisyah kata, wallahi qad qaffa sya'ri bima qul. Demi Allah, berembang bulu remah aku. Orang tanya dia, maksudnya gerun. Nabi Musa alaihi salam tak boleh tengok Tuhan. Dan tara ni, kau sama sekali tak dapat tengok aku. Bila dia pergi ke Bukit Tur Sina, Hallaj bukan tengok Tuhan masuk dalam badan dia. Hak ni hak duk main ni. Hak ni tak lama lagi, saya dengar lagi pada tuan-tuan dengar saya kata ni, tak lama lagi main, dan tak lama lagi akan ada orang yang bela, dan dia akan kata kamilah ahli sunnah wal jamaah. Depa ni tak faham. Siapa yang kata halal sesat, dia tak lain melainkan wasabi Jepun. Kita kena mempertahankan akidah ahli sunnah, akidah Nabi dan akidah para sahabat Nabi. Kita kena pertahankan. Biar nak kata apa, membujur lalu melentang patah, kita pertahankan akidah ini. Macam saya kata macam jebat walaupun khurafat. Hari kita kata kan patah sayap bertongkatkan paruh, namun kalau gunung yang kudaki jua. Biar tinggal seorang pun, kita akan mempertahankan akidah yang dipertahankan oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhu. Ini semua karut marut yang tak mungkin dapat diterima dalam pemikiran manusia. Bagaimana manusia bergabung dengan Tuhan? Kalau ini dibenarkan, benarlah Trinity. Macam orang pergi kubur, minta kat wali, minta tu, wahai wali sekian bagi.
Dia kata, hampa tak tahu makam dia tinggi, dia dekat dengan Tuhan. Kalau hampa benarkan untuk wali tu, hampa kena benarkan juga Kristian minta ke Jesus. Jesus lebih dekat lagi dengan Tuhan. Nabi Isa lebih dekat lagi. Nabi Isa Nabi. Nabi Isa Nabi. Kenapa minta kat Nabi Isa salah? Kenapa minta kat Tok Wali jadi betul? Kristian kata kami minta kat Isa kerana dia perasan Isa anak Tuhan. Tak apalah kalau kita ambil Isa sebagai Nabi. Sebab itu bahaya. Sebab tu Allah suruh kita sembanyak ayat dalam Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta kat Tuhan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Bila hamba-hamba aku tanya engkau wahai Muhammad tentang aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku sahut doa orang yang berdoa apabila mereka berdoa. Ud'uni astajib lakum, doa pada aku terima. Tapi depa ni, depa tak syok. Kalau orang terus doa pada Tuhan, bisnes tak ada. So depa kata hampa semua jauh kena mai ikut jalan kami. Apa hukum semasa ziarah kubur? Siram air dan tabur bunga. Siram air pasal apa? Kalau nak bagi sejuk, bubuh agak banyak sikit. Bubuh satu cerek. Musim-musim panas ni, buat mai satu lori, bagi lencun ke bawah. Allah sedar. Ayak mawang nak apa? Metik air melu. Ada seorang ni ulama, beliau setiap pagi zikir, dan zikirnya ialah baca surah Fatihah setiap kali lepas subuh sehingga terbit fajar. Amalan ni tiada dalilnya. Apa hukumnya? Tuan-tuan, kita lepas subuh nak baca Fatihah, baca pi 1000 pun. Tapi kita jangan habaq kata Nabi baca 1000. Fatihah tu sendiri ada kelebihan. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, dia cuba macam-macam. Selain daripada hak Nabi buat, disebut dalam riwayat dia cuba macam-macam tentang diri dia lah. Dia baca ayatul kursi, dia baca Fatihah, dia bagi tahu yang ni dia rasa lebih kuat kesan pada diri dia daripada yang ni, dia baca. Tapi dia tak kata pada orang, hampa kena ikut aku ni. Dia baca. Kita tahu Fatihah banyak kelebihan dia. Satu orang nak baca Fatihah yang satu hari tu sampai 1000 kali. Salah ke tak? Tak salah. Tak salah. Tapi jangan dia kata, hak ni hampa kena buat sama dengan aku. Jangan. Hampa buatlah, tak apalah. Pasal secara umum, termasuk di dalam zikir-zikir umum. Apa ni? Tentang kemahkotaan Sultan Johor. Ada orang Johor ni. Dapat konsert free okey lah. Apakah anak yang meninggal dapat bagi syafaat pada ibu dia? Ada dalam hadis. Kita baca dulu kelebihan orang yang apabila anak dia meninggal, dia syukur kepada Allah, dia sabar, dia akan mendapat fadilat di akhirat. Bolehkah solat fardu di masjid yang ada jenazah belum disolatkan? Apa maksud ni? Jenazah ada depan, masuk waktu zuhur. Zuhur lah dulu. Lepas pada tu kita semayang lah. Bukan kita semayang jenazah lagi. Jangan letak depan tu, duduk ujung sana lah. Kan? Habis aku ni tentang Aristotle. Ibn Taymiyah, saya baca kitab Ibn Taymiyah tentang perbezaan wali Allah dan wali syaitan. Ibn Taymiyah kata Aristotle adalah penyembah berhala, sedangkan Aristotle menyeru kepada penyembahan Tuhan yang Esa. Ibn Taymiyah juga bergantung kepada buku, sebagian buku yang tidak dijemah daripada Greek dan juga Athens. Dan Aristotle antara orang yang hebat, tak boleh dinafikan di segi filosofi. Dan juga Plato juga adalah hebat. Cuma saya masa singkat, next kita akan bahaskan bagaimana kehebatan Aristotle dan juga Plato sehingga mencabar pemikiran ketuhanan
falsafah ketuhanan yang akhirnya mempengaruhi banyak agama-agama yang lain. Ibn Taymiyah, apa yang disebut base daripada kajian dia, dan Ibn Taymiyah bukan calang-calang orang di dalam bidang falsafah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.